dia boleh naik jadi hadis sahih. Macam tu nak abang bagi. Baik. Yang dinamakan ala syartil muttafaq, di atas syarat yang dipersetujui oleh kedua-dua imam tadi. Yang kelima, hadis sahih yang diriwayatkan oleh ulama hadis dengan sanad Bukhari menurut syarat-syarat yang dipakai oleh Bukhari sendiri dalam kitabnya. Yang ini dinamakan ala syartil Bukhari. Ala syartil Bukhari. Maksudnya sekarang ni had nombor 4, Imam Bukhari pun tengok sanad dia, Imam Muslim pun tengok. Faham tak? Tapi yang kelima, Imam Bukhari saja yang tengok. Dia punya ayat-ayat dia, matan dia, hadisnya bukan Bukhari Muslim bawa, orang lain bawa, imam lain bawa. Tapi bila Imam Bukhari tengok, kena dengan syarat-syarat Imam Bukhari seorang iktiraf sanad-sanadnya, orang-orangnya, maka itu dipanggil ala syartil Bukhari. Sahih, tapi menepati syarat-syarat Imam Bukhari. Boleh ke insya-Allah? Boleh. Ya saya. Kalau kita buka belakang, zaman yang hampir sama. Saya dah memang nak cerita dah tu, tapi saya tak buka lagi pasal nak jawab tu soalan hujung lagi. Kan? Muka surat 40. Kalau siapa pegang kitab hadis 40 ni, muka surat 40. Okay. Imam Bukhari lahir pada tahun 194 Hijrah. Kalau hak Jawi saya tak tahu muka surat apa. Imam Bukhari lahir 194 Hijrah. Imam Muslim lahir 204 Hijrah. Tapi kewafatan, ada pen ada. Tak apa. Kita bagi maklumat insya-Allah. Sebelum Ustaz Taqi orang pen, kita ceritanya dulu. Jadi untuk kita patah balik sikit-sikit, kita kena faham bahasanya hadis sahih ni ada banyak peringkat. Boleh kau baca Arab tak? Boleh? Sudah? 194 hingga 256 Hijrah. Kalau Imam Muslim pula 204 dolar tadi. 204 hingga 261. Okey. Baik. Kalau tengok kepada engkau ni, agak-agak dia dah bertemu tak? Dah bertemu tak? 194, 256, 204, 261 dah? Dah kan? Dah bertemu dan hidup sezaman. Bila dah hidup sezaman, baru ada logiknya, wujudnya perbincangan antara Bukhari dengan Muslim. Kalau tidak, kita baca ni tak terpakai. Pasal apa? Macam mana kata dua-dua semok sanad dia, sedangkan depa ni hidup zaman lain. Muttafaqun alaih takkan ada kalau hidup zaman lain. Faham tak? Macam tu kunci dia. Allahu musta'an. Jadi sebelum pergi kepada nombor 6, nombor 7 tu, saya takut rasa berat kepala, saya ulang balik. Martabat hadis sahih yang paling tinggi, yang pertamanya adalah muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih iaitu satu hadis
yang sama pada sanad dan matan dan qaul yang ada pada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang keduanya hanya ada pada Imam Bukhari sahaja. Yang ketiga hanya ada pada Imam Muslim sahaja. Dan yang keempat, hadis tersebut menjadi sahih kerana disemak sanadnya oleh Imam masuk dia disemak oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mendapat satu darjat dipanggil ala syartil muttafaq, di atas syarat yang dipersetujui oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Itu yang keempat. Manakala yang kelima, hadis tu sahih dibawa oleh orang imam-imam yang lain, tapi sanadnya dipersetujui oleh Imam Bukhari sahaja. Disetujui oleh Imam Bukhari sahaja. Kemudian yang keenamnya, macam tu juga ulama lain bawa, imam hadis yang lain bawa, dan diiktiraf, disemak oleh Imam Muslim sahaja. Nampak? Dan yang ketujuhnya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh ulama hadis selain daripada Bukhari dan Muslim, dengan memerhatikan bahagian-bahagian ini, tahulah kita bahawa sahih itu bertingkat-tingkat martabatnya dan kedudukannya diutamakan dari yang lainnya. Maksudnya sekarang ni, oleh kerana hadis sahih pun ada 7 tingkatan, dari segi keutamaan kita kena ambil hak yang mula dulu. Tak ada yang mula baru pergi yang kedua. Tu cara kita nak ambil hadis untuk kita dijadikan hujah. Baik. Kalau tak ada pergi turun bawah lagi. Baik. Dan apabila ditemui hadis lain yang bertentangan maksudnya dengan hadis sahih, maka hadis sahih inilah yang didahulukan dan diamalkan. Maksudnya apa dia kat sini? Apabila ditemui hadis yang lain bertentangan maksudnya. Apa maksud bertentangan? Kalau kita bertentang, aku duduk bertentang dengan dia, sama. Kadang-kadang bahasa yang tua-tua ni pun ada juga macam tu. Apabila ditemui hadis yang lain bertentangan maksudnya dengan hadis sahih, maka hadis inilah yang didahulukan diamalkan. Baik. Bertentangan ke berlawan? Tenang. Siapa ada buku baca tengok. Cuba tenang tengok supaya tidak jadi kosong pening. Ustaz Zaki faham ke mana maksudnya itu? Bila ada hadis lain bertentangan maksud dia, maka dia kata maka hadis inilah yang didahulukan. Sebab dia kata hadis yang lain, bila hadis yang lain bermakna ada dua hadis yang bertemu dah. Lepas tu dia kata kat sini, maka hadis sahih inilah yang didahulukan. Bermakna sekarang ni bila dah kita tahu berlakunya pertemuan, kan martabat hadis sahih kan banyak, kan? Bila bertemu macam tu, tengok yang mana kita nak ambil? Kita kena ambil yang martabatnya lebih tinggi. Tu maksudnya. Okey. Lagi tu lah cerita dia. Baik. Seterusnya kita pergi kepada buku surat 24 kita rumi, iaitu hadis hasan. Baik. Jadi saya bagi sikit ruang seminit tu untuk fikir anda tanya kalau nak tanya. Bismillah. Tak apa, tengok dulu. Kalau tak ada, kita saya baca pelan-pelan. Jadi cerita hadis sahih ni, macam tu punya panjang dia. Dah syarat-syarat nak jadi hadis sahih 1, 2, 3. Kalau kita Arab ada 5. Ada ittisalus sanad, bersama sanadnya. Ya, dalam kitab ni ditulis 4 lah. Walau macam mana pun tak apalah, kita pakai terima. Tapi apabila kita mengaji sampai kepada martabat hadis sahih ni,
Oh, barulah kita tahu, ya Allah, banyaknya hadis sahih. Bila tanya pula berapa hadis sahih dah ngapai, saya baru tengok tak ngapai lagi. Baru tengok tak ngapai lagi. Walau macam mana pun, insya-Allah hafal dah hadis Quran. Kebanyakan ngapai dah. Yasin kebanyakan ngapai dah kan. Yasin ngapai lagi Yasin. Tak. Nak cerita bagi siapa yang selalu menghafaz walaupun satu hari satu ayat, dia sebenarnya dia melakukan proses menajamkan akal fikiran dia. Orang rajin berfikir, rajin mengapai, otak dia berjalan. InsyaAllah dia akan jadi cerdik. Tapi orang yang malas berfikir, bagi satu masalah, tengok masalah, malas fikir apa aku kan. Dia sebenarnya orang rajin berfikir dengan syarat fikir benda yang elok lah, benda berfaedah. Jangan fikir benda merapu. Kalau dia fikir benda merapu, dia tak akan dapat jawapan yang baik. Dia kena fikir benda yang mendatangkan faedah, insya-Allah kan. Cuba tengok Nabi kan, selepas Nabi dah pergi dakwah siang hari, balik malam Nabi berenung munajat dengan Allah. Apa Nabi buat? Nabi fikir macam mana dah aku nak sampaikan Islam, nak sampaikan dakwah pada umat aku. Fikir. Sahabat fikir. Macam mana seorang pakar motivasi, dia fikir macam mana dia nak tackle dia punya audience dewan besar-besar nak bercakap. Bukan mudah. Bila bercakap dengan seorang lain, bercakap dengan dua lain, bercakap dengan ramai beratus orang lain cara dia. Tak kena bercakap, kita bercakap dengan tiang. Pasal apa? Orang tak bagi perhatian. Allah kesiannya macam tu. Baik. Sebab itulah kalau kita ni berada dalam suasana macam ni, latih diri kita. Walaupun dah orang kata ada yang ustaz saya ni umat senja dah, tak apalah, senja apa senja dah, jangan maghrib sudah. Kalau maghrib tenggelam tu masuk dalam tanah dah. Tak boleh dah. Selagi ada waktu senja tu biarlah. Kata ni saya senja dah, dia kena boleh 5 tahun lagi. 5 tahun senja mana ada orang 5 tahun senja kan. Tak apa, ngapai. Sebab nak latih kita punya otak kita jadi segar. Kadang-kadang orang bila habis satu tugasan, orang fikir release tension tu bagus sebenarnya, tenangkan fikiran, relax, tenang. Tapi cuba orang yang rajin memikir tentang kehebatan dan keagungan Allah, dia tengok benda tu, dia baca Quran, dia tengok alam, dia baca hadis, dia tengok, fikir kan. Apabila orang yang rajin merenung, berfikir, mengkaji dan meneliti, dia akan jadi orang yang jenius, orang yang cerdik, sebab dia sentiasa menggerakkan otak dia. Allah Ta'ala sebut fa'tabiru ya ulil albab. Fa'tabiru, ambillah pengajaran, wa ulil albab, wahai orang yang mempunyai akal fikiran. Sebab tu bila apa benda saja yang Allah Ta'ala buat untuk kita atas dunia ni, ada dia punya kesan baik yang amat mendalam sampai ke lubuk jiwa kita, yang akhirnya kita sebut subhanallah, nampak kehebatan dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita pandang dengan mata kasar, tak ada apa dekat tu lah kan. Nampak insiden, Allahu Akbar, alhamdulillah tak kena kat aku, jangan buat pada muka orang kena. Tak boleh gitu. Bila ada alhamdulillah selamat, panjang umur aku, dah lagi aku nak taubat, dah lagi aku nak beramal. Kita pandang positif benda tu kan. Apa-apa saja okey. Sebab tu kita kena ada husnul dhanni billah, sangka baik kepada Allah. Tak ada benda yang Allah Ta'ala buat atas dunia semua tak baik, semuanya baik. Kita aja fikir tak baik kan. Jadi apa yang kita sebagai selingan tu, maka kita kena ingat. Dulu mengaji susah masa sekolah, sekarang mengaji susah duduk kat paksi. Ustaz berat pada orang faham sampai tak apa. Ngaji tak ada guru besar nak likan pasal apa tajuk minggu lepas tak habis. Tak ada. Jangan bimbang. Tak faham boleh tanya ulang banyak kali pun tak apa. Ngaji paksi. Ya, insya-Allah. Okey, kita pergi sikit lagi hadis Hasan. Hadis Hasan. Dalam kitab-kitab hadis seperti Sunan Tirmizi, dan dalam kitab ini hadis 40 ada didapati di akhir hadis perkataan hadis hasan sahih. Dia habaq sini apa? Bahrul Mazi tu
Bahrul Mazi itu kitab terjemahan hadis daripada kitab Arab kepada kitab Melayu. Tahu tak siapa yang terjemah lah? Kitab dia dah mengaji dah, penterjemah tak kenal lagi. Siapa penterjemah kitab hadis tu? Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, orang Lubuk Marabau. Syekh Idris Al-Marbawi ni merupakan seorang ulama Nusantara yang duduk di Mesir lama. Dia pernah dapat tokoh majarah hebat, orang dia alim. Baik. Sehingga kan Tuan Guru Ustaz Arun dia pun ambil ilmu rawatan daripada dia masa Ustaz Arun dia mengaji di Mesir dulu. Ya. Baik. Hadis yang diterjemahkan oleh Syekh Idris Marbawi ini adalah daripada kitab hadis Al-Jami' Tirmizi atau Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi ini hampir kebanyakan dalam kitab Jami' Tirmizi ini adalah hadis hasan. Hasan sahih ke hasan gharib tak kira. Yang penting dia banyak hadis hasan untuk pengenalan. Pernah saya dengar Syekh Nuruddin Merbau Banjar Al-Maki, ya, Ustaz Nuruddin menceritakan ketika mana dia mengajar kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah kepada Jami' Tirmizi. Panjang Dia mengatakan siapa yang ada dalamnya kitab Jami' Tirmizi seolah Nabi berada di dalam rumahnya. Sebab Imam Tirmizi dia mengambil hadis yang agak luas. Kalau Bukhari dia ambil sahih saja, Muslim sahih saja. Tapi Imam Tirmizi di antara imam yang ambil hadis banyak hadis-hadis hasan yang bila ditampil-tampil tengok gambaran kehidupan Rasulullah secara halus dan detail tu ada kat dia. Bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah makit, bagaimana Rasulullah berjalan. Kalau tuan-tuan dan puan biasa tengok kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah tu sifat-sifat kesempurnaan Nabi tu banyak daripada hadis tu diambil daripada hadis Jami' Tirmizi. Itu yang sebab tu Ustaz Nuruddin sebut macam tu dalam kuliah dia, menyatakan banyak hebatnya kitab Jami' Tirmizi ni. Kita nak hebat ni Jami' Tirmizi jugalah ni. Kita ulang balik. Okey. Dalam kitab-kitab hadis seperti kitab Sunan Tirmizi dan dalam kitab ini hadis 40 yang kita ada mengaji ni didapati di akhir hadis perkataan hasan sahih. Kalau kita buka tengok ujung-ujung ni kan, saya tak cuba tak ada nak cek tengok hadis nombor berapa. Kalau siapa rajin-rajin tengok kan hadis ke berapa, hujung hadis tu dia tulis hasan sahih. Bawah hadis tu disebut hasan sahih. Ada maksud yang tersendiri hadis hasan sahih tu. Apa dia? Artinya hasan lagi sahih. Dengan demikian bermakna hadis itu mempunyai dua martabat. Pertama ia hasan dan kedua ia sahih. Macam kita bincang tadi laula an asyqa kan. Laula asyqa tadi dalam Bukhari pun ada, dalam Tirmizi pun ada. Iaitu standardnya hadis hasan sahih. Kita habislah dalam 2 rakaat insya-Allah. Okey. Menurut keterangan ulama hadis bahawa hadis tersebut dikatakan hasan menurut perhitungan atau penilaian pada satu sanadnya, dan dikatakan pula sahih padanya menurut perhitungan atau penilaian sanad yang lain. Ini jika pada hadis itu ada sanad dan jalannya. Cerita dia gini. Sekarang ni pasal apa hak yang satu dapat standard sahih, satu dapat standard hasan? Sebab sanad hak mula-mula yang daripada sahih tu dia punya perawinya semua clear. Tak ada masalah. Okey, duduk dalam hadis sahih. Manakala satu lagi pula duduk dalam kitab yang lain pula. Kita lain pula cek tengok rupanya perawinya bermasalah, maka jatuh martabat dia jadi hasan. Bila hadis ni disebut dihimpun dalam satu ataupun ditulis, maka ditulis lafaz yang sama, perawi yang berbeza, hadis tu ditulis di ujung bawahnya hadis hasan sahih. Maksudnya hadis tu hasan lagi sahih, dia ada dua martabat. Satu dia martabat hasan, yang keduanya sahih. Okey, baik. Dan rangkap yang terakhir.
Jika pada hadis itu satu sanadnya, maka erti hasan padanya menurut pandangan segolongan ulama hadis, dan sahih menurut pandangan ulama yang lain, yang tidak sama tujuan terhadap sifat dan pribadi orang yang perawinya atau yang memindahkannya. Jadi cerita hak ujung ni dia nak abang bagi apa? Dia kata kalau dua-dua tu sanad dia satu, faham tak? Bila dua-dua sanad satu, akan berlaku perselisihan di kalangan ulama hadis. Faham tak? Sebab ada ulama yang menilai hadis dengan ketat, ada ulama hadis menilai hadis dengan longgar dan sederhana. Kalau dia cek tengok, oh, bagi aku dia ni clear. Contoh, dia punya perawi-perawinya clear. Mai kau ni pula mai cek tengok, aku rasa dia ni ada masalah ni pada pandangan peribadi dia. Faham tak? Satu lagi. Jadi kedua-dua ni mengeluarkan pandangan yang berbeza. Hak pertama kata sahih sebab dia tengok sanadnya lulus. Hak kedua tengok dia kata orang ni aku tak puas hati, kata ada masalah, maka jatuh dia punya martabat jadi hasan. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Mudah-mudahan apa yang saya cakap ni betul. Baik, tengok. Jam berapa tak lagi saya makan kuih jam? 10:35. Okey. Nah, kalau masuk hadis dhaif ni panjang. Panjang. Cumanya saya nak masuk pengertian sudahlah. Pengertiannya. Huraian dia tak usah sebutlah. Masuk pengertian sudahlah. Kalau asal nak balik habis. Tak malunya tu. Baik. Hadis dhaif iaitu hadis yang lemah. Baik. Iaitu hadis yang mempunyai syarat hadis sahih. Ada syarat hadis sahih. Tidak pula syarat hadis hasan. Dia tak ada syarat hadis hasan, tak ada. Misalnya, rawinya, orang yang meriwayatkannya bukan orang Islam. Baik tak? Dia kata bukan orang Islam. Mana dah tahu kan, ada satu Yahudi dengar Rasulullah mengajar, dia ambil hadis tu, kan? Tengok kat sahabat sama macam kat orang Yahudi ni, tapi bezanya dia bukan Islam. Kira. Baik. Lagi apa lagi? Belum lagi baligh. Belum lagi baligh. Tidak pula diketahui orangnya dan sifatnya. Segala-galanya dalam keadaan tertanya-tanya. Pertamanya dia bukan Islam. Yang keduanya dia apa ni? Tak balik lagi, budak-budak lagi. Yang ketiga pula tak tahu pula, tak kenal pula macam mana orang yang bawa hadis tu. Kita duk tanya, siapa dia ni? Siapa dia yang bawa ni? Aku dengar orang kata, siapa dia orang tu? Orang tu lah. Mana aku tak tahu siapa dia. Aku kenal muka, tak tahu nama. Dia duduk mana? Tak tahu. Hang dengar ni bila? Banyak hari dah. Bila? Tak tahu. Sungguh. Segala-galanya tak tahu. Okey, lagi. Tidak bagus ingatannya kerana selalu lupa. Lagi. Tidak benar percakapannya. Cakap suka bohong, kaki kelentong. Tetapi pernah berdusta. Serta tidak menjauhi dari melakukan dosa dan perbuatan yang menjatuhkan maruah dan kehormatan dirinya. Maknanya di sini, kalau kita tengok, hadis kat situ, ditambah lagi riwayatnya menyalahi riwayat yang lebih masyhur daripadanya. Saya senarai kat sini ada 8 perkara. 8 perkara yang menyebabkan hadis tu jadi dhaif. Ada satu pun jatuh. Contoh, pertamanya, kan, kalau kata yang bawa tu orang bukan Islam. Okey. Dan ni kasih sahabat kata nak bagi mukadimah dia. Kan, hadis dhaif ni. Jadi kat sini ada 8 perkara. Tak semestinya ada 8 perkara ini baru jadi dhaif. Tak. Ada satu pun boleh jadi. Tak apa, sebagai ilmu kita ulang. Kita tak usah cerita panjang-panjang, cerita hak ni bagi faham sudah. Okey. Yang pertamanya, sebab syaratnya adalah mesti orang Islam, tapi ni bukan Islam.
lepas tu tak baligh lagi, kemudian tak ketahui sifat dan orang dia, lepas tu ingatannya tak bagus, selalu lupa, nampak dah lagi bercakap tidak benar. Lagi cakap tak benar tu banyak adik-beradik murung lah, berdusta dah tak? Kan? 6 ke 7 boleh lah kira. Lagi serta tidak menjauhi dari melakukan dosa dan perbuatan yang menjatuhkan maruah serta kehormatan diri. Jenis benda orang pergi ngaji kitab, dia ngaji kitab, kan? Orang pergi senam aerobik, dia pergi senam aerobik. Orang pergi karaoke, dia pergi karaoke. Wow. Dia kata saya pergi karaoke, adik-beradik saya saja, anak-anak saya saja duduk dalam bilik, kan? Tak apalah. Kalau rajin duduk pergi tempat tu, macam orang kita lah. Orang kita kalau rajin duduk pergi seberang golok orang, kan? Dulu orang hormat pada orang Malaysia. Lah orang Malaysia pergi sini orang tak hormat. Pasal apa? Kalau masuk pergi sebelah sana, seberang sana tu, tak ada cari datang lain dah. Guna istilah tu lah, kan? Guna istilah tu supaya punya kasar sikit, kan? Kalau tu Arab tak apalah, dia punya pakaian dia berjubah, tangan pegang tasbih, kiri kanan kapit tu tak tahu kan? Kapit kiri kanan. Subhanallah, subhanallah pegang tasbih, masya-Allah. Dapat kiri kanan kalau nak balik tu. Yang badan berjubah semua kan. Kita pula bila pergi sana yang tu jadi rosak tu. Tapi memang pun ada yang pergi tujuan bagus kan. Pergi tujuan nak lega, kan? Pergi tujuan nak melihat orang kata alam ciptaan Allah macam mana rupa golok kan. Nak tengok golok tu banyak, nak tengok rupa bukan golok ke mana. Termasuk saya sendiri api. Bila pergi ke sana, nasib baik lah ikut geng-geng gaji pondok. Masuk tanpa pasport. Hati berbang takut. Bila pergi ke bukan golok tu, tanya, bolehkah masuk tak ada pasport ni? Masuk pukul 5 lebih, pejabat custom immigration tutup dah. Bila masuk pergi tu, abang kawan, ni aku pasport tak ada ni. Alah, Ana duduk sini 5 tahun. 5 tahun kerja pondok tak ada pasport. Berapa kali tu ni? Memang selatan Thailand. Ikut. Sampai satu tempat, lepas jemberang dengan sampan, kena buat apa? Dia kena naik motor taksi. Hurricane, naik motor. Satu motor boleh naik 2 orang, boleh naik 3 orang, tak pakai helmet. Tak payah pakai. Sampai stesen Khatapi Golok tu. Kan? Masuk sana, lupa ada pasport. Tak ada. Masuk jalan sana, pergi dia punya pekan dia, lupa ada pasport. Bila lupa pasport apa semua tu, tak apa. Pergi makan gaya apa semua. Yang takutnya apa? Kita pergi tujuan bagus, nak beli barang, dia kasut apa semua kan. Sampai satu orang ni, panai. Dia panggil panai. Allah. Kita tak faham bahasa Siam, tapi tengok cara pakai tu saya tengok. Ayam ni kedai aku seorang tak tentu lagi. Dia agak dah. Pasal dia punya sistem tu dia jenis orang rumah ada semburuk. Lepas tu tempat tu dia ada parking, macam parking orang kata kita buat simen sikit kan. Duduk beratok 3-4 orang, belah ni 3-4 orang. Lalu pakat makik belakang. Kami ramai. Kami ada kat 10-15 orang. Dia makik panai comel-comel putih-putih kat tu. Oh, kata kacau tu. Kawan kata buat tak faham sudah. Kita pun memang tak faham. Buat tak sungguh tu ya. Last kali waktu balik dah sampai ke masuk dah kelantan balik, tanya. Tu siapa dia? Tu lah dia buat cari makan macam tu. Oh, faham dah. Teriak, takut dia melawak, dia buat berani main tarik tangan letih kan. Tak usah nak pian tak tu. Kalau nak pergi takat orang kata panjang tak apa. Nak ditas balik ni orang perempuan jaga baik-baik, takut kena rambut perempuan semua kan. Jadi orang kata nak pergi Belanda boleh, tapi kena peringat peringat. Jadi sebenarnya itu cerita ringkas saya ujung ni. Sebelum kita nak tutup, walau macam mana pun niat kita, perbuatan kita kena jaga. Kita bukan perawi hadis dah. Cuma kita boleh abang, aku pergi mengaji tadi, ustaz cerita gini kan. Hadis 40 nombor sekian. Abang je ni boleh abang. Tapi nak kata standard perawi hadis tu tak layak dah kitanya. Kecuali orang masih belajar di India atau di Syria dan sebagainya yang mengajar khusus hadis, boleh kata perawi hadis. Jadi insya-Allah pada saya setakat hari ni saya minta maaf banyak-banyaklah. Setakat apa yang saya kongsi, cerita luar sikitnya. Walau macam mana pun, apa yang kita belajar hari ini merupakan satu benda teras ilmu alat, ilmu hadis untuk sama-sama kita perhati tengok
bagaimana kita nak menilai satu hadis dan ada rezeki insya-Allah. Untuk esoknya Ustaz lagi saya bincang dengan Ustaz Zaki macam mana nak buat, tapi hari-hari esok saya tak kuliah kot. Pasal apa? Bila dan aku dengan Samsul, saya potong dan aku dengan Samsul kata insya-Allah esok boleh. Tengok sampai surat esok kem motivasi mak bapak dengan anak di sekolah UPSR. Bila mak dengan ayah dengan anak ni kalah. Kena korban kat tu lah. Itulah rasa. Rasa tak lihat pun. Sebab apa? Sebab esok motivasi sekolah tu SKTT Serang tu tak tahu dia punya susunan dia kan. Demikian dari kuliah yang disampaikan oleh Fadil Ustaz. Ada satu soalan ni tak? Macam Ustaz kata tadi kan, bila kita bincang dalam bab hadis Sahih, Hasan dan Dhaif ni kan, dan tadi Ustaz buat kesimpulan akhir kita dah bukan perawi hadis kan. Jadi apakah itu bermaksud? Maknanya kalau kita yang meriwayatkan hadis ni dalam keadaan kita ni menepati ataupun ada mempunyai ciri-ciri perawi hadis yang dhaif. Contohlah kita ni kazab, kan suka penipu kan, ya. Tapi bab cerita dicerita sungguh, hadis tu memang hadis sahih. Apakah dia menyebabkan martabat hadis tu jatuh, ataupun hadis yang disampaikan oleh orang yang meriwayatkan hadis tu jadi tak terpakai benda tu, ataupun kita nak guna kaedah unzur maqal wala tanzur man qala. Terima kasih kepada soalan Ustaz Zaki. Dia cerita asalnya hadis sahih, kan, asalnya hadis sahih. Kalimahnya, ayatnya elok. Bila dibawa oleh orang yang akhlaknya tak elok, misalnya kaki menipu dan sebagainya, maka hadis itu berdasarkan kepada pengajian kita jatuh martabatnya. Bila jatuh martabatnya, yang menyebabkan sekarang ni nilai amalan hadis tersebut tidak lagi boleh dijadikan hujjah, tidak boleh untuk letakkan hukum. Seandainya siapa yang membaca isi selepas saya ajar pada hari ini dalam bab kategori hadis dhaif, hukum mengamalkannya, kan, maka tuan-tuan dan puan akan mendapati bahasanya hadis dhaif hanya digunakan dalam bab dipanggil targhib wa tarhib, iaitu sebagai galakan, kan, sebagai galakan. Bila sebagai galakan ni sampai pangkat nak letak kata hang kena buat ni sunat, sampai pangkat tu tak boleh nak tahu hukum sunat tu tak boleh, dia dhaif berdasarkan apa yang ada dalam kitab ni. Kalau kita nak galakkan orang beramal, okey, rajin-rajinlah hang puasa, tak apa, itu tak apa. Tapi kalau ada nas sungguh yang clear sunat puasa Isnin Khamis, puasalah, kan. Contohnya dalam kes nisfu Sya'ban, bila cek balik hadis yang menceritakan bahasanya Nabi sebut cari-cari yang amalan kita baca Yasin 3 kali, kan, malam Sya'ban, cari memang tak terdapat lah, tak dapat. Tapi yang tu yang kita ambil pakai, kan. Kalau tak buat berkeling orang, pasal pun tak buat. Tapi yang Nabi sebut apa? Idza jaa lailatul nisf min Sya'ban, bila datang malam Sya'ban, sumu naharaha wa qumu lailaha, puasa kamu siangnya dan bangun malamnya, qiyamul lail. Yang tu yang dibuat oleh Nabi. Dia pergi masjid, dia letih baca Yasin 3 kali turut, dia makan kenyang-kenyang, balik tidur sampai pagi tu, kan. Baca tu tak salah, kan. Cumanya dari segi pengamalan, mengamalkan hadis itu pun yang disebut oleh Nabi itu pun hadis dhaif juga. Hadis dhaif, kan. Hadis yang lemah, kita tak boleh kata hari ni 10 Sya'ban sunat puasa. Faham tak? Bila nilai dia hadis dhaif, kan, berdasarkan kitab yang kita mengaji ni, balik boleh baca. Kalau ada saya salah apa-apa, tolong kita balik. Bila kata hadis dhaif, okey, kita dalam bentuk orang kata menggalak, tapi nak kata okey, sunat puasa ni Sya'ban, tak sampai kata hak tu sunat. Sebab wajib haram makruh ni dia berat sebenarnya. Sunat tu dia ada satu kategori yang lain. Tapi kalau untuk targhib wa tarhib, untuk galakkan, menakutkan, boleh. Akhlak boleh, tak ada masalah, kan. Sebab tu kalau kita baca kitab Hidayatus Salikin, Syarhus Salikin, banyak hadis-hadis yang macam tu, tapi ke arah pembentukan akhlak. Faham tak? Dia didik akhlak kita jadi bagus.
Tak ada masalah tu. Sebab tu perbincangan hadis dhaif ni lebih dalam daripada hadis sahih. Cabangnya teramat banyak. Sebab apa? Sebab dengan sebab tak cukup satu dhaif dia kategori ni. Tak cukup yang nombor dua ni dhaif kategori macam ni. Yang tu kalau kita nak bincang ada rezeki lain kali, memang saya haraplah balik baca dulu hadis dhaif ni. Baca dulu bagi faham, siap tanda soalan. Buat soalan begitu. Kalau tak tulis dia lupa. Kan? Kita ni tak cukup syarat sahih ni. Dia suka lupa. Tulis dan insya-Allah kita akan boleh. Cumanya hal yang soalan-soalan kita tadi itu saja yang saya mampu jawab. Walau macam mana pun nak tolak mentah-mentah hadis dhaif tak boleh. Tak boleh. Nak buang tak boleh. Tak boleh. Ni hadis dhaif. Kalau buang tak orang pakai tak boleh. Orang nak amal silakan. Nak tolak tak boleh. Tapi jangan peleceh orang. Dia nak amal, terpulang kat dia. Itu hak dia. Tapi kalau kata dia nak buat hujah, kita mesti buat, itu tak boleh lah. Jadi Allahu'alam. Dari segala siapa yang tengok video ni nanti, dia akan berasa pandangan saya agak keras lah. Walau macam mana pun, fatwa daripada Al-Azhar menyatakan siapa-siapa yang beramal bersandarkan dengan hadis walaupun dia dhaif, maka amalan itu tidak dikira sebagai bid'ah. Ulang balik. Siapa-siapa yang beramal satu amalan yang bersandarkan kepada hadis walaupun dia dhaif, maka ia tidak dikatakan bid'ah. Boleh diterima pakai. Walaupun ada orang tak pakai, itu terpulang kat dia. Nak tolak mentah-mentah tak boleh. Sebab tu saya kata untuk beramal nak pakai. Nak kata hukum sunat tu kena tengok tajuk tu panjang lagi lah. Allahu'alam. Ya saya, insya-Allah. Ya. Ya, terima kasih. Apabila cerita tentang tanda-tanda kiamat ni kan, tanda kiamat, sebenarnya dia ada dua kategori. Satu yang kita riwayat kan. Okey, baik. Ada juga periwayatan tu, kan? Sekurang-kurangnya lah kan. Kita kata tu hadis dhaif tak apalah, kita pakai terima dah. Cumanya dari segi akidah, segala tanda-tanda tu sebenarnya akidah perlu pada hadis sahih. Ada dari segi akidahnya. Tapi dari segi peringatan kepada manusia yang sedang lalai dalam keadaan dunia buat maksiat, maka yang tu kita letak sebagai hadis, kan? Kita nyatakan kalau buat macam ni tanda akhir zaman, jangan buat apa semua kan. Itu sebagai satu peringatan atau nadhir, khabar yang menakutkan supaya apa? Orang yang baca, dengar dan tengok bahasanya ada satu peringatan untuk dia jangan dia buat benda macam tu. Kenapa? Kita akhir zaman sudah tiba ke saat dia. Dah, kiamat ni peringatan dekat sangat dah. Dalam bab tu kita kena peringat betul. Sebab kadang-kadang kita nak cari hadis sahih pun kadang-kadang kita tak ada kitab apa semua. Bila ditulis macam tu boleh dipakai pada pandangan saya. Yang cumanya yang kes yang Ramadan tu, malam pertama, malam kedua, malam ketiga tu, tarawih tu, yang tu yang masih menjadi penilaian saya lah. Yang tu saya buat menjadi, walaupun pernah kawan keluarkan kenyataan bagi kat budak-budak, saya kata saya nak pergi Ustaz Qasadha, tak apalah Ustaz Qasadha kan. Dia buat pula artikel tu bagi kat budak-budak seorang tu, kat cikgu-cikgu seorang tu. Saya kata selagi tak cari mana asal usul datangnya cerita ni dalam kitab hadis mana, tolong jangan sebarkan. Sebab benda yang melibatkan janji pahala bukan benda kecil dan berat. Seandainya kalau kita bawa berita tu betul, alhamdulillah. Tapi kalau tak betul, berat kita nak nanggung. Sebab atas dasar kapasiti apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan ke atas aku dengan sengaja, okey, maka hendaklah dia menyediakan tempat duduknya dalam neraka. Sebab tu saya bila berurusan dengan hadis saya jadi takut dan gerut macam mana saya berurusan dengan dalam bidang akidah. Dalam akidah kita tahu dia punya tasawuf pun sama juga, dia ada sempadan yang tergeleceh pi. Hadis pun sama juga.
Kita seronok beria nak cerita ke orang, nak kongsi dengan orang. Tapi sebenarnya kita dapat maklumat tu tidak mantap dari asal usulnya. Sebab tu kita menjadi kitab macam ni, kita selamat. Faham tak? Selamat. Pasal apa? Sudah ditapis siap. Kita cuma tinggal nak beramal. Tak? Belajar dan nak beramal. Tapi ada pun yang lain-lain yang kita dapat di tepi-tepi jalan atau di mana-mana yang kadang-kadang kita keluar kenyataan mana-mana orang kan. Yes. Oh, very dangerous. Kadang-kadang tulis tu belakang tu al-hadis. Satu contoh yang terakhir saya nak bawa sebelum saya tutup. Boleh ikut? Nah. Okay. Kalau kita pergi masjid kan, pergi masjid, mana masjid? Dia tulis tu ayat tu. Man takallama bi kalamid dunya fil masajid ahbatallahu a'malahu 40 sanah. Man takallama bi kalamid dunya, siapa yang bercakap dengan kata-kata dunia, okay, fil masajid, dalam masjid, ahbatallahu a'malahu 40 sanah. Allah Ta'ala tak terima amalan dia 40 tahun. Bila ada orang yang baca kitab bercerita yang macam tu, pada anggapan saya dia tolong baca kitab ya. Tapi tak sempat nak meneliti kesenuzan saya, tak sempat nak semak dari mana asal usul kata-kata tu. Saya yang dengar bila tu, perangai saya memang sensitif hadis. Balik rumah saya buka kamus hadis, saya cek tengok satu. Ya Allah ya Tuhanku, berat sungguhnya. Apa maksudnya? Maksud dia, oh bunyi itu hadis palsu. Kata As-Sakhawi, dia dikira hadis maudhu', hadis palsu. Yang tu yang bila saya bawa kitab, sebab saya bila berurusan dengan sama-sama guru agama ni, saya tak akan cakap dengan mulut saja. Tak. Saya bawa buku, bawa kitab. Saya pergi masjid minggu depannya bawa kitab. Lepas dia mengajar, saya tak tanya depan-depan. Saya tahu dah dia punya risiko tinggi. Saya tanya lepas dia mengajar, Ustaz tolong baca hadis yang manggu ni. Tak apa nak faham lah. Dia bawa tak faham. Baca macam, oh. Dia kata, oh macam tu kah? Dia kata, oh macam tu kah? Faham tak, oh macam tu kah? Hak dia bercakap sebelum ni hadis maudhu', hadis palsu. Hadis palsu. Bila dia bercakap hadis palsu, maka dia kata hak ni jangan pecah cerita ke orang. Bukan menjatuhkan maruah dia dah. Dia tak bagi orang sembang rayuh atas masjid. Mana? Sebab orang yang tak reti ada masjid kan? Orang duduk dalam masjid, dalam dewan. Kadang-kadang dewan kita tertutup, kadang-kadang terbuka. Dewan masjid sembahyang kan? Ada orang i'tikaf baca Quran, ada orang i'tikaf zikir. Ada balai lentang. Misal lentang, duduk balai lentang, rokok lentang. Semua lentang. Pupai, derah pelan, tak ada langsung hormat orang yang i'tikaf dalam masjid. Dia kata, yang ni ustaz tu habis-habisin dia kata. Sebab orang akhir zaman ni jahil. Main masjid bukan nak ngaji, sembang. Orang tarawih, dia tarawih tapi sekejap lagi dia sembang belakang. Kan? Tengah Tok Imam baca, suara dia dengan Tok Imam tu terah sembang. Allah nanya sungguh lah. Jadi dia pesan begitu. Sebenarnya dia ada di sebalik itu, dia tak ada orang kata apa, hello lah. Bukan makslihat, lebih kurang makslihat lah kan? Bukan masalah amah dah. Supaya apa? Kita cerita tu bukan pertama jangan hafal hadis ya. Okey, cuba kita tengok kata-kata ni. Jangan hafal hadis piak jahannam nanti. Bagaimana pepatah Arab menyebut? Siapa yang cakap? Sebabnya nak terima amalan manusia, nak tolak amalan manusia ni kerja Allah. Faham tak? Bukan benda kecil, bukan benda main-main kan? Jadi kalau kita nak sebut kata ni hadis Nabi sebut, setakat ni saya jumpa baru 2 masjid yang tulis pakai digital. Tak tahu apa masjid mana. 2 masjid, satu area tapi bukan perak satu. Belah teping lah padang. Sehingga sayang kata apa aku nak buat ni. Berata hati tu nak habaq kat Tok Siap Tok Bilal tu kan. Tapi kita tunggu masa sesuai lah. Yang ni sekejap lagi orang tak kenal apa siapa pakai beduh kan. Masyarakat kita kena macam tu. Kita mudah terima benda yang baik. Dengar hadis kita terima, tapi sebenarnya kita kurang alat untuk menafis. Dan orang nak menafis alat ni bukan sebarangan orang kan. Sampai saya sendiri tak layak, tapi ilmu alat tu ada sikit-sikit yang pernah Al-Azhar ajar saya. Itulah saya boleh dapat komen sikit.
Allahu a'lam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi. Selamat kita semua sebut kata-kata hukum kata-kata. Kalau macam mana nak abang? Kalau kata-kata hukamak pun boleh juga. Kata-kata hukamak melibat dosa pahala. Tu yang jadi susah tu. Nak kata ni kata pepatah Arab, kata-kata hukamak. Hukamak bukan sahabat. Sahabat boleh pakai lagi. Kan? Sebab tu benda ni kalau diperbincangkan, bila atas dan atas tu bincang, saya kadang-kadang bila sebut benda ni ke tengah kawan-kawan, duk bincang juga benda remeh-temeh ni. Saya kalau sebut begitu dengan saya, kecil pun ilmu, besar pun ilmu. Kecil hamba tak betul, dia tak salah. Tu cerita dia. Jadi minta maaf banyak-banyak lah apa yang saya kemukakan pandangan ni. Walau macam apa, kalau siapa, saya selalu kadang-kadang orang nak telefon rujuk tanya kan, macam ni. Saya kata minta waktu Ustaz. Sebab kadang-kadang nak mencari bahan ni bukan mudah, bukan mudah nak semak tu. Kadang-kadang dah dapat, kita tak tahu status dia macam mana. Nak menuduh kata tak boleh pakai langsung, tak boleh, bukan tahap kita. Tapi kita ambil pandangan setakat mana dalam pengetahuan. Itu je lah. Tapi apa-apa pun, peringatlah elok-elok insyaAllah. Rajin pertama bertanya dengan guru-guru, supaya setiap benda yang kita amal tu memang betul-betul clear lah. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Fadil Ustaz Jalan. Jadi insyaAllah sepatutnya esok adalah kuliah Ustaz Jalan, berdasarkan apa yang dimaklumkan oleh Samsul Berdasya. Jadi sebenarnya nak cuba ajar juga, tapi tak ada keputusan pasal dari sudut program sekolah macam nak rupa betul tak tahu. Kalau motivasi mak dengan anak ayah. Apapun insyaAllah besok kelas kita di Pasir Bandar Baru akan dah bawa lah kitab tu, bawa lah hari 40 pun bawa, hak yang kitab sepatutnya pun bawa. Itu tak sepatutnya. Esok minggu yang ketiga Ustaz Salmi. Ustaz Salmi tak bawa. Ustaz Salmi memang boleh main tu yang ganti kata. Oh ya ke? Jadi insyaAllah, walaupun insyaAllah esok kuliah jalan macam biasa, tapi mungkin kita gantilah. Jadi insyaAllah pada hari Ahad ni kuliah Ustaz Syahri Osman di jadual insyaAllah. Hari Jumaat hadapan minggu keempat di sini Pasir Pak Nibung kuliah Ustaz Fariddin kitab Bahrul Mazi insyaAllah jilid 18. Baik, seperti mana yang saya wawarkan di awal kelas tadi, insyaAllah sekali lagi bila selesai kelas, bolehlah siapa yang nak infak untuk dana baik boleh upgrade kita punya dewan ni untuk PA system. Saya letak dalam beg ini nah, letak dalam sini segi habis kelas. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita dapat laksanakan dalam masa yang terdekat lah, insyaAllah. Jadi itu saja pengumuman daripada saya. Ustaz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء سقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا تزرنا شرنا ولا مضرنا. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة فلا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surat al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.